Terima kasih Kinabatangan, Sempurna, Kota Belud dan Ketere atas pandangan dan sokongan terhadap inisiatif yang telah diambil. Saya ingin beri jaminan seperti yang saya telah tegaskan, ini soal kedaulatan negara dan kita telah dan akan ambil apa sahaja tindakan yang perlu. Memang dikesalkan kerana tuntutan yang pada kita tidak ada asas. Sempurna jelaskan bahawa bagi kita tidak ada locus standi bagi pihak so-called Kesultanan Sulu. Dan kita juga tegaskan salah satu orang daripada 8 itu sebenarnya masuk dalam kategori pengganas atau teroris. Jadi ada aneh bagi negara-negara Eropah dan sistem itu membolehkan tuntutan yang melanggar soal kedaulatan. Dan seperti mana yang saya telah sebut, strategi kita dan trust perundangan kita dalam tuntutan itu bukan saja diplomatic immunity atau jurisdictional immunity, tetapi soal sovereignty. Tidak boleh satu negara lain menggunakan badan kehakiman mereka untuk mempertikai soal kedaulatan mana-mana negara yang sudah diiktiraf. Dan ini juga ditekankan dalam keputusan Mahkamah Perancis baru-baru ini. Jadi itu strategi kita akan teruskan. Ya, kita terpaksa menjawab dan menggunakan seluruh kekuatan kita menjawab di Madrid, di Paris, di Luxembourg kerana hal itu dibangkitkan. Dan kalau kita tidak jawab ataupun agak lembab dalam respon, keputusan akan menjejaskan kepentingan kita di luar negara. Itu sebab itu kita akan terus mengambil tindakan ini. Soal ini juga harus kita akui lah ya. Tadi Kinabatangan sebut dan Sempurna berikan urutan sejarah yang tepat. Keputusan sudah dibuat. Bagi pihak kerajaan Malaysia ini sudah muktamad. Kita tidak akan melayani sebarang tuntutan baik Sulu atau Filipina kerana ini sudah menjadi wilayah keramat Malaysia. Dan ini diputuskan bukan sahaja dari segi perjanjian di antara Perdana Menteri pada ketika itu, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak, tetapi sudah dimuktamad dengan pihak Inggeris. Tapi yang penting dalam keputusan Cobol Commission ialah referendum dan keputusan rakyat Sabah dan Sarawak sendiri, bukan saja kerajaan, rakyat yang memilih untuk bersama menubuhkan Malaysia. Jadi bagi kita muktamad. Dan ini juga ditekankan oleh Ketere. Cuma saya nak sebut di sini ya, tidak ada sekadar yang kita cari semak, tidak ada bukti sama sekali campur tangan kerajaan Filipina dalam soal tuntutan ini. Jadi saya tidak mahu menjatuhkan menyinggung atau menjatuhkan hukuman. Yang Mak Hormat, ya, masalahnya kerajaan Filipin tidak enggan menggugurkan tuntutan ke atas Sabah dan enggan mewujudkan konsel mereka di Sabah sebab mereka tidak mengiktiraf negeri Sabah. Ya, itu aspek yang kedua. Ya, aspek yang saya bangkitkan tadi ini, apakah ada sedikit bukti yang menunjukkan kerajaan Filipina terlibat dalam tuntutan ini? Setakat ini tidak ada bukti penglibatan kerajaan Filipina, dan ini saya patut tegaskan di sini. Saya juga ada perundingan 2 kali dengan Presiden Marcos Jr., Bongbong, dan perkara ini tentu kita singgung, tetapi dia tidak melibatkan kerajaan Filipina. Isu yang dibangkitkan ialah soal tuntutan kerajaan Filipina. Kita, pendirian kerajaan Malaysia, tegas. Mereka tahu. Jadi walaupun hubungan masih baik, dua hala, tuntutan masih ada, tetapi tidak menjejaskan kepentingan Sabah sebagai suatu wilayah merdeka berdaulat bersama Malaysia. Jadi setakat itu yang kita lakukan. Tuntutan itu sejak penubuhan Malaysia 1963 tuntutan, ya, kerana kerajaan silih berganti. Kita semua kerajaan sebelum ini juga tegas menolak tuntutan itu dan mempertahankan hak Sabah.
soal keputusan dia tidak meletakkan menubuhkan kaunsil, pejabat kaunsil di Kota Kinabalu, itu keputusan Filipina. Sama ada dia tubuh kaunsil office di Kota Kinabalu atau tidak, dia tidak sama sekali mempengaruhi keputusan kita bahawa Sabah itu kawasan negeri mutlak bersama Malaysia. Dan ini sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua yang telah memberi pandangan dan memberi sokongan atas usaha ini, dan saya ingin berjaminan usaha ini akan kita teruskan di mana saja serangan mereka, kita akan tetap lawan, insya-Allah. Terima kasih. Sekianlah majlis penerangan daripada Yang Amat Perdana Menteri berkenaan isu yang telah dibangkitkan. Setiausaha.